أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Afadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, para imam, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang penuh dengan ketenangan, dalam majlis yang insya-Allah padanya Allah Subhanahu wa taala limpah ruahkan rahmat daripada sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ketenangan, sakinah dalam jiwa kita dan dikurniakan kita kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah muslimin muslimat sekalian, dalam perbincangan Rasulullah, perbincangan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengajak diri saya dan kepada para jemaah sekalian untuk sama-sama kita basahkan lidah terlebih dahulu dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Asy-Syaikh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain amin. Di dalam tajuk tentera Mekah di medan perang dan pergeseran di kalangan mereka dalam bicara perang Badar Al-Kubra. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila orang-orang Quraisy mereka mendapatkan kedudukan mereka masing-masing, mereka pun mengutuskan Umair bin Wahab Al-Jumahi untuk meninjau kekuatan tentera muslimin. Maka Umair bin Wahab Al-Jumahi sebagai perisik daripada kalangan musyrikin pergilah cuba untuk meninjau tentera muslimin yang mereka ini daripada kalangan tentera-tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat baginda ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Dia pergi dengan kudanya di sekitar tentera Madinah Al-Munawwarah. Bila dia dah pergi, dia tengok, kemudian dia pun berpatah balik. Bila patah balik, tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, dia pun bagi tahu kepada orang-orang musyrikin bahawasanya tentera Madinah, tentera orang-orang Islam itu sekitar 300 orang. Bilangannya 300 orang. Tapi dia sebut kepada orang-orang musyrikin bahawasanya dia nak pergi sekali lagi, nak bagi double confirm, nak tengok sekali lagi. Kalau ada daripada kalangan tentera Madinah mereka yang bersembunyi di balik bukit bukau dan sebagainya. Maka dia pun pergi dan perjalanannya untuk kali yang kedua, tinjauannya lebih jauh daripada yang pertama, dan dia tak melihat satu pun daripada kalangan tentera muslimin yang bersembunyi, melainkan cuma 300 orang itu sahaja. Maka bila mana dia tengok tentera muslimin bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seramai cuma 313 orang itu, dia merasakan sesuatu yang luar biasa itu ada pada tentera orang-orang Islam. Maka dia pun kembali kepada tentera musyrikin dan dia berkata, aku tidak temui apa-apa, tetapi aku melihat bala akan bertemu dengan maut, kata Umair bin Wahab Al-Jumahi. Unta-unta Yathrib yang membawa maut, kumpulan manusia yang tidak memiliki pertahanan dan perlindungan melainkan hanya berbekal pedang. Demi Allah, aku berpendapat tidak seorang pun daripada kalangan mereka yang akan dibunuh melainkan setelah dia berjaya membunuh seorang daripada kalangan kamu. Kalaulah mereka berjaya menimpa padah kepada bilangan kamu yang ramai ini, maka apalah gunanya kalaupun kita dapat hidup selepas daripada itu. Maka silakan beri pandangan, silakan beri pendapat, kata Umair bin Wahab Al-Jumahi. Sebab dia melihat tentera muslimin walaupun bilangannya cuma 300 orang, bahkan tak cukup dengan kelengkapan, tetapi dia merasakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan orang-orang Islam pada peperangan itu. Jadi dia suruh orang-orang musyrikin ni fikir balik, sama ada mereka ni nak teruskan perjalanan
nak meneruskan peperangan ini ataupun sebaliknya. Maka tak kala itu berlakulah pergeseran sekali lagi mereka-mereka yang menentang Abu Jahal. Sebab yang nak meneruskan peperangan itu cuma Abu Jahal. Abu Jahal sahaja yang berkeras. Sedangkan mereka datang adalah dengan tujuan untuk menyelamatkan pasukan dagang yang diketuai oleh Abu Sufyan. Pasukan dagang ini dia bawa barang-barang dagangan orang-orang Quraisy. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan rombongan dagang itu semata-mata. Akan tetapi bila mana Abu Sufyan dan juga rombongan dagangnya telah terselamat, tiba-tiba Abu Jahal ni dia nak teruskan juga perjalanan, sehingga menyebabkan orang-orang Quraisy ini mereka terpaksa mengikut Abu Jahal. Mengikut kehendak Abu Jahal yang semata-mata hendak membalas dendam terhadap orang-orang Islam. Bukan tujuan untuk nak menyelamatkan rombongan dagang lagi, tapi sebab balas dendam dia, dendam kesumat yang ada dalam sanubari Abu Jahal. Maka pada saat ketika itulah Bani Zuhrah mereka menarik diri seramai 300 orang. Yang mana pemimpinnya Al-Akhnas, dialah yang membuat keputusan yang berani untuk menentang Abu Jahal, tarik diri 300 orang. Sehingga kan selepas kekalahan perang Badar, orang-orang musyrikin Quraisy bila kalah sahaja dalam peperangan Badar, Bani Zuhrah mengangkat Al-Akhnas ini berterusan menjadi pemimpin mereka. Sebab keputusan yang sangat baik yang telah diambil ketika dia memutuskan untuk menarik diri daripada menyertai tentera Quraisy dalam peperangan Badar. Jadi bila mana Umair bin Wahab Al-Jumahi dia bagi tahu sekali lagi maklumat yang seperti ini, maka terjadi pergeseran. Di sana Abu Hakim ataupun namanya muslimin para jemaah sekalian, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Hakim bin Hizam ni sebagaimana yang telah disebutkan pada kuliah yang lalu, beliau adalah daripada kalangan tentera musyrikin yang satu-satunya terselamat daripada ramai-ramai orang yang minum daripada telaga air yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya mati melainkan Hakim bin Hizam, yang menyebabkan akhirnya dia masuk Islam. Hakim bin Hizam ni dia masuk Islam, kemudian dia pergi kepada Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah ni salah seorang daripada kalangan pemimpin Quraisy. Tapi dia pun ikut Abu Jahal jugalah, tapi kerana terpaksa. Jadi Hakim bin Hizam ni cubalah gunakan Utbah bin Rabi'ah supaya Utbah bin Rabi'ah ni bolehlah dengan kepimpinan yang ada pada sisinya sebagai pemimpin, sebahagian pemimpin daripada kalangan Quraisy, untuk dengan apa yang ada pada sisinya supaya mereka ni patah balik. Maka kata Hakim bin Hizam kepada Utbah bin Rabi'ah, dia datang kepada Utbah bin Rabi'ah, dia kata, "Wahai Abul Walid, kamu ni orang besar dan ketua yang dipatuhi. Mahukah kamu lakukan satu kebaikan yang akan dikenang sampai bila-bila?" Maka Utbah pun bertanya, apakah kebaikan itu? Kata Hakim bin Hizam, bawalah mereka ni pulang. Itu, bawa dia orang ni pulang. Dan tanggunglah sendiri urusan sekutu. Ringkas ceritanya, tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, Utbah bin Rabi'ah sememangnya dia nak bawa pulang, dia nak balik, nak pulang. Tetapi kerana dia takutkan Abu Jahal semata-mata, kerana Abu Jahal je. Kata Utbah bin Rabi'ah, pergilah engkau bertemu dengan Ibnu Al-Hanzaliyah, yakni Abu Jahal. Al-Hanzaliyah ialah ibu kepada Abu Jahal. Kerana aku tidak bimbang timbulnya pertelingkahan di kalangan orang ramai kecuali dia, yakni Abu Jahal. Orang lain tak apa, tapi masalah yang besar tu Abu Jahal. Abu Jahal seorang je sekarang ni yang tinggal, yang berkeras untuk meneruskan peperangan di medan Badar. Kemudian apabila Utbah bin Rabi'ah dia telah mendengar nasihat daripada Hakim bin Hizam, dia terus bangun dan berucap. Dan katanya, hai sekalian orang-orang Quraisy,
demi Allah, tidak ada faedahnya kamu hendak menghadapi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kalaupun kamu dapat menewaskannya, nescaya setiap daripada kalangan kamu akan dipandang dengan pandangan yang tidak menyenangkan. Nanti orang akan berkata, dia itulah yang membunuh bapa saudaranya, atau anak saudaranya, atau seorang daripada kaum keluarganya. Oleh itu, baiklah kamu pulang dan biarkan urusan Muhammad ditangani oleh orang-orang Arab lain. Kalau mereka berjaya menewaskannya, maka itulah yang kamu mahukan. Tetapi kalau sebaliknya, maka kamu selamat kerana kamu tidak terlibat melaksanakan hasrat kamu itu terhadapnya. Kata-kata Utbah bin Rabi'ah ini tidak lain tidak bukan bertujuan supaya orang-orang Quraisy yang mereka ni memang ada tujuan untuk meneruskan misi peperangan Badar itu, mereka merasakan untuk pulang semula ke bumi Mekah Al-Mukarramah. Sebab peperangan ni adalah tidak lain tidak bukan peperangan adik-beradik. Daripada kalangan orang-orang Muhajirin itu ada anak saudara mereka, bahkan ada adik-beradik mereka sendiri. Keluarga Nabi SAW tu bukan orang lain, saudara dia juga. Kalau Utbah bin Rabi'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu lebih kurang macam bapa saudara lah. Tapi agak jauh sikit lah, bapa saudara juga. Nak katakan bahawasanya sememangnya peperangan itu adalah peperangan tidak lain tidak bukan peperangan saudara. Macam lebih kurang macam tu lah. Adik-beradik dia juga, saudara mara dia juga. Dan tidak lain tidak bukan supaya mereka ni rasa nak tarik diri. Itu tujuan utama Utbah bin Rabi'ah dalam ucapan dia. Sementara itu, Hakim bin Hizam, orang yang terselamat yang kita sebutkan tadi, dia dah masuk Islam, dia pergi pula jumpa dengan Abu Jahal. Yang ketika itu Abu Jahal ni dia sedang memakai baju besi dah, siap pakai baju besi dah. Biasa kalau orang dah siap pakai baju besi, kan, memang susah nak tanggalkan semula, memang nak teruskan je. Macam mana Abu Jahal ni? Dia kata kepada Abu Jahal, "Hai Abul Hakam, Utbah menyuruh aku berjumpa engkau menyampaikan pesanan sekian-sekian." Maknanya supaya kita berpatah balik. Lantas Abu Jahal berkata, "Demi Allah, Utbah itu telah terkena tiupan sihir Muhammad." Kata Abu Jahal, Utbah tu dah kena tiupan sihir Muhammad semasa dia melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Kata Abu Jahal lagi, tidak sama sekali. Demi Allah, kita tidak akan pulang melainkan setelah Allah memutuskan keputusan antara kita dan Muhammad. Apa yang dikatakan oleh Utbah itu bukanlah tujuan sebenarnya. Dia sebenarnya melihat Muhammad dan sahabat-sahabatnya terlalu sedikit. Sedangkan di kalangan mereka itu sebenarnya ada anak dia. Kata Abu Jahal, sebenarnya Utbah ni kan, sebenarnya dia bukan apa. Yang paling penting sebab daripada kalangan tentera muslimin itu ada anaknya. Anaknya iaitulah Abu Hudzaifah bin Utbah yang telah memeluk agama Islam. Jadi Abu Jahal dia memang menyangkakan bahawasanya Utbah bin Rabi'ah ni dia tak nak teruskan peperangan di medan Badar itu semata-mata kerana sayang anak. Sebab anak lah, sebab tu dia tak nak teruskan peperangan. Kata Abu Jahal, dia sangkakan macam tu. Sebenarnya Utbah tak macam tu. Utbah memang nak patah balik, bukan sebab anak dia. Jadi dia sebutkan kan, di kalangan mereka itu ada anaknya, iaitulah Abu Hudzaifah bin Utbah yang telah masuk Islam sejak lama dan telah berhijrah. Maka Abu Jahal kata, kerana itulah dia menakut-nakutkan kamu demi menyelamatkan anaknya itu. Kemudian muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kata-kata Abu Jahal, yakni demi Allah, Utbah itu telah terkena tiupan sihir, sampai ke telinga Utbah,
Berita tu sampai pula, Utbah dengar berita tu. Kata Utbah, kan, nanti dia akan tahu siapa yang terkena tiupan sihir Muhammad. Kata Utbah. Marah jugalah dia, naik angin juga. Dan bila mana dia mengetahui bahawasanya Abu Jahal berkata sedemikian. Abu Jahal kata sebenarnya Utbah tu dah terkena tiupan sihir Muhammad. Bila dia dengar macam tu, dia kata nanti tengok siapa yang kena tiupan sihir Muhammad. Kerana bimbangkan penentangan itu akan merebak, Abu Jahal ni dia ambil juga tindakan selanjutnya. Sebab Utbah ni ialah dia antara orang yang ada, kan, dia ada pengikut dia. Jadi dia takut penentangan terhadap peperangan ini merebak. Maka Abu Jahal ini terus mengutuskan seseorang kepada Amir bin Al-Hadrami. Amir bin Al-Hadrami, dia adalah merupakan saudara kepada Amru bin Al-Hadrami. Siapa Amru bin Al-Hadrami ni? Amru bin Al-Hadrami adalah seorang yang telah terbunuh di dalam Sariyah Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash yang Nabi SAW utuskan dia dalam satu Sariyah sebagai intipan. Tiba-tiba dia pergi serangnya rombongan dagang tersebut dalam bulan haram. Kalau tuan-tuan masih ingat lagi kisah, last sekali Sariyah sebelum terjadinya peperangan Badar Al-Kubra, Abdullah bin Jahash radhiyallahu anhu diutuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan untuk menyerang tetapi sebagai pengintip. Tapi dia tengok ni rombongan dagang ni banyak harta-harta ni yang boleh dirampas. Lepas tu dia kata kita ni berada dalam bulan haram, kan? Kemudiannya kalau kita tunggu, sebenarnya bulan haram tu pula tinggal 1 hari lagi, kan? Tinggal 1 hari lagi. Besok tu dah masuk bulan halal. Dan sememangnya bukan kata adat masyarakat jahiliyah saja, bahkan Islam sendiri mengiktiraf tentang bulan-bulan haram. Minha arba'atun hurum, yang diharamkan berperang di dalamnya. Tinggal 1 hari lagi habis bulan haram. Tapi kalau nak tunggu 1 hari lagi, rombongan dagang ni akan terlepas. Jadi mereka pun mengambil keputusan untuk menyerang pasukan dagang tersebut. Dan antara yang terbunuh, dan itulah pembunuhan yang pertama dalam Islam, yang terbunuh itu Amru bin Al-Hadrami, adik kepada Amir bin Al-Hadrami. Jadi Amir bin Hadrami ini dia memang hadir di dalam peperangan Badar, tidak lain tujuannya adalah untuk misi balas dendam di atas kematian adik dia. Sememangnya masyarakat musyrikin jahiliyah ni kalau ada, kan, sebarang pertumpahan darah, memang kerjanya balas dendam, tuan-tuan. Jadi memang datang tu misi adalah untuk balas dendam. Amir bin Al-Hadrami. Maka Abu Jahal ni dia gunakan Amir bin Al-Hadrami. Dia hantar orang kepada Amir bin Al-Hadrami dengan pesanannya, sekutumu, yakni Utbah bin Rabi'ah, hendak membawa manusia pulang. Utbah ni nak bawa orang balik. Sedangkan engkau telah melihat dengan mata kepada sendiri peluang untuk kamu membalas dendam depan mata dah ni. Maka bangun dan capaikan tujuanmu serta tebuskan pembunuhan saudaramu, kata Abu Jahal kepada utusan ini untuk disampaikan kepada Amir bin Al-Hadrami. Memang Amir bin Al-Hadrami kedatangannya tidak lain tidak bukan untuk membalas dendam di atas kematian adiknya Amru bin Al-Hadrami. Abu Jahal gunakan dia. Antara orang yang memang, kan, kedatangannya bukan semata-mata kerana mengikut perintah, tapi memang ada tujuan khas, balas dendam. Darah dibalas dengan darah. Maka dengan segera Amir bin Al-Hadrami dia pun bangun. Dalam kitab tuan-tuan disebutkan, saya minta maaf lah, disebutkan sambil menyelak punggung dia. Dia bangun sambil dia menyelak punggung dia dan menjerit-jerit. Kasihannya si Amru, kasihannya si Amru. Amru ni adik dia lah, disebut. Kasihannya si Amru, kasihannya si Amru. Bila orang ramai mendengar jeritan itu,
Maka timbullah semangat orang-orang Quraisy, kan? Dan mereka mula membulatkan tekad untuk melaksanakan cita-cita jahat mereka. Akhirnya semua naik semangat balik, mengenangkan ada daripada kalangan saudara-saudara mereka yang terbunuh ni yang tidak terbalas lagi, kan? Balas dendam terhadap mereka. Jadi naik semangat balik bila tengok Amir bin Al-Hadrami, dia menjerit sedemikian. Kesiannya Amru, kesiannya Amru. Amru ni adik dia yang dah terbunuh, yang tak dibalas lagi, di atas, kan, pertumpahan darah yang berlaku kepada adiknya. Maka muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perbuatan Amir bin Al-Hadrami itu berjaya menggagalkan sambutan orang ramai terhadap seruan Utbah bin Rabi'ah. Berjaya dia. Orang ramai terus, majoriti bersepakat nak meneruskan peperangan. Utbah tadi baru nak menggagalkan misi peperangan, nak suruh patah balik, tak jadilah. Sebab ni nak katakan, kan, tindakan Abu Jahal lah. Abu Jahal memang sungguh-sungguh betul. Kan? Akhirnya, kan, begitulah bila mana kebodohan dapat menewaskan kebijaksanaan. Dalam kitab sebut kebodohan, memang bodoh lah. Orang yang suka perang ni, dalam istilah katanya tuan-tuan, bracket ni, orang yang suka bergaduh lah, kan, adalah orang yang tidak bijak. Dengan bahasa kasarnya, orang bodoh lah. Orang kuat gaduh ni orang bodoh tuan-tuan. Kan? Dia pantang ada krisis sikit. Kan? Gaduh kerja. Bahkan jenis suka gaduh dengan semua orang. Ini masalah. Kan? Ada simpan sifat yang keji dalam jiwanya, iaitulah dendam kesumat. Ini semua perangai yang tidak baik, sikap yang tidak baik, yang perlu dibuang dalam diri. Sebab itu Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memaafkan. Kalau orang melakukan kejahatan kepada kita, maaf. Maaf ni memang luar biasa tuan-tuan. Memang nak sebut senang, sebut maaf tu senang, tapi nak laksanakan dia memang perlukan kepada mujahadah. Tapi Islam, subhanallah, diajarkan kepada kita untuk memaafkan, fa'fu. Jangan ada rasa sifat dendam. Hatta ketika mana peristiwa perang Uhud, saat bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dibunuh dengan kejam. Memang tak sampai hati Nabi SAW melihat bapa saudaranya ini, kan, bukannya dibunuh biasa, dibunuh dengan kejam. Dalam kisahnya nanti kita akan bicarakan. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berazam untuk balas dendam balik. Tapi Allah Taala turunkan ayat, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahu wa khairul lis-sabirin. Hujung ayat tu Allah Taala sebutkan, jika kamu sabar maka itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Subhanallah, sememangnya itulah keindahan yang ada pada agama Islam. Boleh balas balik, boleh. Kalau orang buat jahat kat kita, boleh balas dengan kejahatan. Tapi dendam kesumat ni tuan-tuan, ianya memang sesuatu yang menjadi kesalahan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebenarnya dia boleh merosakkan jiwa orang yang beriman bila ada sifat dendam. Dah bergaduh, kan, dengan orang tu gaduh, dengan orang ni gaduh, dengan orang tu dia benci, orang tu tak baik, orang ni tak baik, sudahnya dia duduk seorang. Sebab dia kata dia seorang je baik. Itu yang akhirnya boleh jadi sakit, kan? Orang yang macam ni boleh jadi sakit. Namanya sakit jiwa. Kan? Sebab nak bergaduh dengan semua orang. Sebab jadi kena maafkan, kalau boleh maafkan. Subhanallah. Cuba maafkan. Dan bila kita maafkan ni, sebenarnya jiwa kita ni akan merasa lapang, tenang, tentera. Ada seorang sahabat Nabi SAW tu, Rasulullah SAW isytiharkan dia itu ahli syurga. Ahli syurga. Sahabat pun tanya kepada dia, apa amalan kamu lakukan? Sehingga Nabi SAW sebut, kamu ni ahli syurga. Dia pun ingat. Mungkin satu ni lah. Dia kata tiap-tiap malam sebelum tidur, dia memaafkan kesalahan semua orang yang lakukan ke atas dia. Kalau ada orang buat salah dengan dia akan maafkan. Allahu Akbar. Muslimin para jemaah sekalian,
Demikian juga kita kalau ada orang kan, kalau mungkinlah kan, di hadapan saya, mungkin saya sendiri, ada orang yang kan, dia buat kita ni rasa sakit hati, melakukan apa nama ni, sesuatu kepada kita. Tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, cuba usaha untuk maafkan, cuba. Kan, walaupun perit, payah ni nak maafkan ni kan. Walaupun perit, cuba untuk usahakan kita ni memaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dengan berkat tuan-tuan yang memaafkan itu jiwa yang besar pada diri kita, rasa ketenangan yang sungguh luar biasa. Mudah-mudahan insya-Allah taala. Jadi muslimin para jemaah sekalian, apa yang nak disampaikan iaitulah penulis menyebutkan begitulah bila mana kebodohan dapat menewaskan kebijaksanaan. Jadi mereka ni dikategorikan sebagai orang yang bodoh, tidak menggunakan akal fikiran itu dengan sebaiknya. Sebab nak terus berperang kan, tidak mahukan kepada kedamaian. Lantaran itu penentangan itu pun tamat begitu sahaja tanpa sebarang manfaat. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada tajuk dua pihak saling berhadapan. Ni dah masing-masing kan, kumpulan tentera muslimin dan juga tentera musyrikin masing-masing dah saling berhadapan antara satu sama lain. Walamma tala'al musyrikin, apabila tentera musyrikin mula menampilkan diri dan kedua-dua pihak saling berhadapan antara satu sama lain, dah nampak dah muka masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampak pihak musuh, muka-muka pemuka sekian. Abu Jahal pun nampak Utbah bin Rabi'ah, nampak orang sekian. Begitu juga dengan tentera musyrikin, nampak tentera muslimin termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi saat Nabi SAW renung tengok-tengok, nampak Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah yang tadi cuba untuk menggagalkan usaha orang-orang musyrikin terus mara dalam misi peperangan ni. Nampak Utbah bin Rabi'ah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum itu tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, bila mana Nabi SAW nampak tentera musyrikin, sebelum nampak Utbah bin Rabi'ah, nampak tentera musyrikin dulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma hadhihi Quraisy qad aqbalat bi khuyalaiha wa faqriha tuhaduka wa tukadzibu rasulak. Allahumma fanasaraka alladhi wa'adtani. Allahumma ahnihum. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tentera musyrikin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, inilah orang-orang Quraisy telah datang dengan sombong dan megahnya. Mereka menentang engkau dan mendustakan Rasulmu. Ya Allah, maka engkau musnahkanlah mereka pagi ini. Ini sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mana melihat tentera musyrikin. Fa nasaraka alladhi wa'adtani. Pertolonganmu ya Allah yang telah engkau janjikan kepadaku. Allahumma ahnihum. Ya Allah, musnahkanlah mereka pagi ini. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila nampak tentera musyrikin. Dan ketika Nabi SAW tengok kan, nampak Utbah, baru nampak Utbah, cerita Utbah bin Rabi'ah. Nampak Utbah bin Rabi'ah di atas unta merah dia. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, in yakun fi ahadim minal qaumi khair fa 'inda sahibul jamril ahmar. Nabi SAW sebutkan, kalaulah kebaikan di kalangan salah seorang daripada kalangan mereka, tentunya ianya berada pada penunggang unta merah itu, kata Nabi SAW. Maknanya Utbah bin Rabi'ah. Sebab Utbah bin Rabi'ah dia dah usahakan untuk patah balik. Dan sememangnya tuan-tuan, Utbah bin Rabi'ah ni dia memang dia musuh Nabi SAW. Dia di antara penentang kuat Rasulullah SAW.
Tapi kategori jahat dia itu kan, tidaklah seperti Abu Jahal. Jahat Abu Utbah bin Rabi'ah sebenarnya dia baik juga. Kan? Kadang-kadang ada juga jenis penjahat yang macam tu. Kategori tak jahat sangatlah kan. Kalau macam Abu Jahal tu memang jahat sungguh kan. Sampai kategorinya macam Firaun. Abu Jahal. Utbah bin Rabi'ah, tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, dia pernah ketika Nabi SAW di Taif dilemparkan dengan batu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi SAW dihalau oleh orang Saqif itu, Nabi SAW berteduh di kebun milik Utbah bin Rabi'ah. Kalau tuan-tuan pergi Taif, di sana akan diperlihatkan kebun. Kebun tu milik Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah dia tengok Nabi, datang kasihan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nak kata baik sikit tu. Kemudiannya dia menyuruh kan pekebun dia yang bernama Addas untuk berikan segugus anggur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan akhirnya Addas masuk Islam. Tapi nak katakan itulah Utbah bin Rabi'ah, memang ada sedikit kebaikan pada sisinya. Tu Nabi SAW sebut kan, Rasulullah SAW sebut bila mana dia tengok Utbah, iyakun fi ahadim minal qaumi khair, kan, kalaulah kebaikan itu di kalangan salah seorang daripada kalangan mereka, tentunya ia berada pada penunggang unta merah itu, yakni unta merah milik Utbah yang ditunggang oleh Utbah bin Rabi'ah. Unta merah ni memang unta yang mahal lah, jadi Utbah dia tunggang unta yang mahal. Kata Nabi SAW, in yuti'uhu yarshudu, kalaulah mereka mematuhinya, sudah tentulah mereka membuat keputusan yang betul. Kemudiannya muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, wa'adala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sufufal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudiannya menyamakan saf barisan tentera orang-orang Islam. Dalam misi peperangan, Nabi SAW samakan barisan. Kemudiannya dalam pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menyamakan barisan itu, berlakulah sesuatu yang menghairankan. Tatkala itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang memegang batang panah yang belum dipasang matanya. Batang panah tu tujuannya adalah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan barisan saf sahabat-sahabat ni. Sama kan, Nabi SAW gunakan batang panah, tapi tak ada dia punya mata lah. Kalau ada mata, tajamlah, kenalah sahabat, tapi tak ada mata. Batang panah yang tidak ada mata digunakan untuk membetulkan saf sahabat-sahabat ni. Sawad bin Ghaziyah berada agak terkeluar daripada barisan, dia, sahabat yang bernama Sawad, Sawad bin Ghaziyah radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, istawu ya Sawad, istawu ya Sawad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samakanlah barisan wahai Sawad, luruskan barisan, samakan barisan. Biasa dengar Tok Imam sebut istawu, istawu, maknanya samakan. Bukan dengar setahu tu kan, duduk saja je tuan-tuan, samakanlah barisan. Istawu maknanya samakan barisan. Nabi SAW sebut istawu ya Sawad, kan, samakan barisan wahai Sawad. Nampak dia terkeluar sikit. Tok Imam sebut istawu, jangan buat dokno je, tengoklah barisan. Kalau ada yang terkeluar tu, cuma Tok Imam dapat tengok je lah. Kalau Tok Imam bawa panah duduk belakang tuan-tuan, habis lah menjerit lah tuan-tuan, kan, kena cocok dengan panah. Nabi SAW gunakan anak panah tadi ataupun batang panah tadi, dicocoknya kan, ke perut Sawad radhiyallahu anhu. Kemudiannya Sawad pun menjawab, berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tindakanmu itu telah menyakitkan aku, kata Sawad. Cocokan Nabi itu telah menyakiti dia. Maka berilah peluang untukku membalas tindakanmu itu, kata Sawad.
Dan dengan segera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap perutnya dan berkata, balaslah. Tuan-tuan muslimin, para jemaah sekalian, kan, ni dah dekat isyak dah ni. Macam nak kena sambung cerita ni. Jadi insya-Allah seperti biasa, to be continue. Kita akan sambung lagi cerita yang hebat ini pada kuliah yang akan datang. Mohon maaf di atas tidak dapat nak habiskan cerita ni. InsyaAllah ada kesempatan kita akan sambung lagi pada kuliah yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sekadar itu dahulu yang baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kekurangan, kelemahan daripada diri saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.